Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Munir dalam kelas sains tingkatan 3. Kita masih lagi dalam bab 1 iaitu rangsangan dan gerak balas. Untuk kelas ni kita akan fokus kepada standard kandungan 1.2 iaitu rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Dan kita fokus kepada 4 standard pembelajaran. 1.22 menerangkan mekanisme pendengaran dan penglihatan dengan lakaran gambar rajah. 1.23 menghubung kaitkan organ deria manusia dengan kepekaan terhadap pelbagai kombinasi rangsangan daripada persekitaran. 1.24 menjelaskan melalui contoh bagaimana hak deria manusia, kecacatan organ deria manusia dan proses penuaan mempengaruhi pendengaran dan penglihatan manusia. 1.25 mewajarkan bagaimana inovasi dan teknologi oleh sains boleh meningkatkan keupayaan organ deria manusia. Okey, ini ialah mekanisme pendengaran. Okey, dalam seharian bagaimanakah kita mendengar? Okey, ini ialah gambaran bagaimana proses mendengar itu berlaku. Okey, ini ialah sumber bunyi dan ini ialah organ deria kita iaitu telinga. Okey, pertama sumber bunyi akan masuk ke telinga melalui cuping telinga. Okey, melalui cuping telinga. Kemudian gelombang bunyi tadi akan apa fungsi cuping telinga? Cuping telinga tadi akan menerima dan mengumpulkan bunyi daripada sumber bunyi tadi. Seterusnya bunyi akan dibawa masuk ke salur telinga. Salur telinga fungsinya apa? Iaitu untuk menyalurkan gelombang bunyi ke gegendang telinga, di mana gegendang telinga ni akan bergetar sama dengan frekuensi bunyi yang masuk ke dalam telinga kita. Kemudian selepas bergetar, gegendang telinga tadi akan membawa getaran tadi ke tulang osikel. Tulang osikel ni kemudian tulang osikel ni akan menguatkan getaran yang terhasil daripada gegendang telinga seperti amplifier dan menghantar ke koklia. Ni koklia ni macam siput ini. Kemudian di koklia tu buat apa? Koklia akan menukarkan getaran bunyi yang terhasil di tulang osikel tadi kepada mana? Ke impas saraf. Ni impas saraf. Impas saraf ialah maklumat dalam bentuk tenaga elektrik. Seterusnya impas saraf tadi akan dihantar ke saraf auditori. Saraf auditori fungsinya apa? Untuk dia akan bawa impas saraf daripada koklia tadi bawa ke otak. Dan macam biasa, apa fungsi otak? Otak akan mentafsirkan maklumat yang sampai ke otak tadi dan akan hantar ke bahagian untuk melakukan tindak balas. Seterusnya kita lihat kepada mekanisme penglihatan. Mekanisme penglihatan organ derianya ialah mata. Bagaimanakah kita melihat sehari-harian dalam hidup kita? Gambar rajah ni menunjukkan bagaimana proses melihat itu berlaku. Pertama, rangsangan cahaya daripada lilin akan memasuki mata. Memasuki mata melalui, pertama dia akan melalui kornea, kemudian diikuti oleh gelemir yang warna putih ini, kemudian melalui kanta mata yang warna biru, dan
akan melalui gela maca yang bendalai yang berwarna orange ini, dan akhir sekali dia akan tiba di retina. Ingat lagi tak retina? Retina iaitu bahagian mata yang sangat sensitif kepada cahaya. Kenapa? Sebab di retina dia ada fotoreseptor. Okey, fotoreseptor iaitu reseptor yang sangat peka kepada cahaya. Di fotoreseptor ni lah cahaya ni akan menghasilkan impas. Okey. So, impas saraf dihasilkan oleh fotoreseptor tadi yang berada di retina yang warna kuning ini. Kemudian impas saraf tadi akan dihantar ke otak melalui saraf optik. Okey. Kemudian sampai di otak, macam biasa otak akan mentafsirkan imej tersebut yang sampai. So, imej yang terbentuk di retina, okey, imej yang kecil dan keadaan terbalik pada retina akan kelihatan tegak. Okey. Okey, sebenarnya di retina ni imejnya ialah kecil dan keadaan terbalik. Tapi sampai di otak dia akan ditafsirkan sebagai tegak. Sebab tu kita akan melihat lilin yang di hadapan kita ialah imejnya tegak. Okey, itu ialah mekanisme penglihatan kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Okey, ada tak kita fikir bagaimana aktiviti seharian kita ni berlaku dengan menggunakan bahagian badan yang berbeza? Lihat gambar foto 1.8. Beberapa aktiviti yang kita berlaku sehari-harian, tapi kita tidak fikir kenapa kita menggunakan bahagian tertentu pada badan untuk melakukan kerja tersebut. Contoh pertama, kenapa kita berada di klinik? Okey, doktor akan cucuk jarum sama ada di bahagian lengan ataupun di bahagian pinggul kita. Okey, yang kedua, biasanya ibu-ibu dia akan merasa kehangatan air susu yang dibuat ni menggunakan bahagian di belakang tangan. Okey, yang ketiga, mengapakah orang buta menggunakan hujung jari untuk membaca tulisan braille? Okey. Kenapa? Sebab ketiga-tiga bahagian ni mempunyai kepekaan terhadap rangsangan yang berbeza. Okey. Okey, pertama kita tengok kenapakah doktor akan cucuk jarum ni di bahagian lengan ataupun pinggul. Sebab di bahagian lengan dan pinggul lapisan epidermis kulit lebih tebal. So, bila lebih tebal, kita akan kurang rasa sakit di bahagian tersebut. Okey. Yang kedua, kenapakah ibu-ibu akan merasa kehangatan susu dalam botol ni menggunakan belakang tapak tangan? Sebab apa? Sebab di belakang tapak tangan sangat sensitif, mempunyai reseptor yang sangat sensitif kepada kepanasan dan kesejukan. Sebab itulah kita gunakan belakang tapak tangan. Yang ketiga, kenapa menggunakan hujung jari untuk membaca tulisan braille? Sebab di bahagian ini epidermisnya sangat nipis dan bilangan reseptornya banyak. So, dia akan lebih sensitif kepada rangsangan. Okey. So, kita ada dua faktor yang mempengaruhi kepekaan kulit. Okey. Pertama ialah bilangan reseptor. Semakin bertambah bilangan reseptor, semakin bertambah kepekaan kulit terhadap rangsangan. Okey, yang kedua, ketebalan epidermis kulit. Semakin bertambah ketebalan epidermis kulit, semakin kurang kepekaan kulit terhadap rangsangan. Okey. Okey, tengok tiga soalan di bawah. Okey, pertama, mengapa hujung jari sangat peka terhadap sentuhan? Kerana kita lihat balik kepada faktor kepekaan
kulit. Kerana hujung jari epidermisnya sangat nipis dan bilangan reseptornya banyak. Oleh itu dia sangat sensitif terhadap sentuhan. Yang kedua, siku, tapak kaki dan belakang badan pula kurang peka terhadap sentuhan. Sebab apa? Sebab di bahagian siku, tapak kaki, belakang badan, di bahagian siku, di kawasan ni kurang bilangan reseptor. Di tapak kaki ialah ketebalan epidermis kulit sangat tebal. Oleh itu kurang peka terhadap sentuhan. Sama dengan belakang badan pun bilangan reseptor yang kurang dan juga ketebalan epidermis yang tebal. Oleh itu dia kurang peka terhadap sentuhan. Yang ketiga, lidah, hidung dan bibir kita sangat peka terhadap sentuhan. Sebab apa? Sebab pertama, ketebalan epidermis kulit di bahagian tiga bahagian ni sangat nipis dan bilangan reseptornya sangat banyak. Oleh itu dia sensitif terhadap sebarang rangsangan, iaitu sentuhan. Okey, kita lihat aktiviti dalam buku teks ini, iaitu aktiviti 1.6, iaitu untuk mengkaji kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan sentuhan. Okey, kita akan guna pita salifon sebagai pelekat. Radas kita guna ialah pembaris kayu 30 cm, pencukil gigi dan sapu tangan atau kain penutup. Pembaris biasa je. Okey, kemudian arahan, jalankan aktiviti ini secara berpasangan, secara berdua-duaan. Okey, sediakan susunan radas berikut, iaitu pencukil gigi yang pertama ni. Okey, pencukil gigi yang pertama pada tanda kosong atas dan bawah. Okey, kemudian pencukil gigi yang kedua, itu bahagian yang bawah ni, dengan pencukil gigi yang pertama okey, kemudian pencukil gigi yang ketiga pada skala 0.5 cm pada pembaris. Okay, so kita letakkan pencukil gigi satu di atas, dua di bawah. Okay, dan kita dihendaki menutup mata pasangan yang hendak melakukan aktiviti ini. Dan keempat, cucuk belakang tapak tangan pasangan anda dengan satu atau dua pencukil gigi seperti rajah di bawah ni. Okey, kita guna dua ataupun satu pencukil gigi dan minta pasangan anda menyatakan sama ada dia merasa satu atau dua batang pencukil gigi. Tandakan right jika jawapan betul dan pangkah jika jawapan yang salah dalam jadual di bawah ini. Ulang langkah 4 hingga 5 tadi sehingga anda telah bercucuk belakang tapak tangan pasangan anda dengan satu atau dua pencukil gigi sebanyak 3 kali. Okey, ulang langkah 4 hingga 6 pada bahagian badan yang lain seperti ujung jari, telunjuk, siku dan lengan. Okey, so oleh itu jika cubaannya banyak betul, maksudnya bahagian tersebut ialah sensitif terhadap rangsangan sentuhan. Tetapi jika banyak cubaan yang salah, maksudnya bahagian tersebut kurang peka terhadap sentuhan. Okay, ini ialah eksperimen untuk mengkaji kepekaan kulit kita. Okey, kita lihat lidah pula. Okey, kita tahu lidah dapat mengesan 5 rasa yang utama, iaitu pahit, masam, manis, masin dan umami. Masih ingat lagi tak umami itu apa? Umami ni rasa lazat. Okay, sebenarnya semua pada kawasan lidah ni peka kepada kelima-lima rasa ni, tetapi kawasan pada lidah berbeza kepekaannya terhadap rasa yang tertentu. Okey, maknanya di kawasan lidah ni dia akan peka kepada semua rasa, tetapi bahagian-bahagiannya berbeza kepekaannya mengikut rasa-rasa yang tertentu. Okay, contohnya di bahagian paling depan yang warna pink ini, okay,
bahagian paling depan dia akan peka kepada rasa manis. Okey. Kemudian bahagian yang paling belakang yang warna pahit ni dia peka kepada rasa pahit. Okey, warna kelabu ni rasa pahit. Kemudian di bahagian kiri dan kanan lidah, okey, dia lebih peka kepada bahagian masam dan masin. Okey, masam dan masin. Okey, depan ni masin. Okey. Kemudian di bahagian tengah-tengah lidah yang warna coklat ni, ini rasa umami, itu rasa lazat. Okey, ini ialah bahagian lidah yang peka kepada rasa yang berlainan. Okey, ingat ya. Kalau ni ialah sebelah ni 1.7 dalam buku teks kita, itu eksperimen untuk menunjukkan kepekaan lidah ni terhadap rangsangan rasa dengan bilangan reseptor. Okey, bahan digunakan dengan reseptor ni maksudnya, okey, di bahagian depan tu reseptor manis banyak, bahagian belakang reseptor pahit banyak. Itu contoh dia. Okey, contohnya apa bahan kita guna? Okey, bahan ialah kita guna larutan gula untuk rasa manis, larutan garam untuk rasa masin, jus limau untuk rasa masam, air kopi pekat tanpa gula rasa pahit, sup cendawan segera rasa umami, dan air suling untuk kita berkumur. Okey, apa radas digunakan? Penyedut minuman untuk menitik larutan tadi, sapu tangan ataupun kita guna mana-mana kain penutup mata, dan 6 biji cawan. Okey, arahan dia dilakukan secara berpasangan. Okay, guru akan bekalkan setiap pasangan murid dengan 5 larutan tadilah. Okey, rasa masam, manis, masin dan umami serta pahit. Dan tutup mata pasangan anda dengan sapu tangan. Sebab kita nak gunakan reseptor rasa sahaja, tidak perlukan deria penglihatan. Okey, minta pasangan anda berkumur dengan air suling supaya lidah kita bebas daripada segala rasa. Okey, dengan menggunakan penyedut minuman, titiskan 1 titik larutan gula di kawasan A tepat paling depan lidah kita seperti ditunjukkan dalam 1.18. Minta pasangan anda mengenal pasti rasa larutan itu tanpa menarik masuk lidahnya ke dalam mulut. Tandakan raih jika pasangan anda dapat mengenal pasti rasa larutan dengan betul, dan pangkah jika salah. Okey, ulang langkah 3 hingga 6 dari kawasan B, C, D dan E, dan ulang langkah 3 hingga 7 menggunakan 4 larutan lain yang dibekalkan. Okey, so kita dapati bahawa data bereksperimen menunjukkan setiap kawasan di bahagian lidah akan mengesan rasa yang berbeza. Okey, itu eksperimen pada ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada kombinasi antara deria rasa dan deria bau. Tahukah kita bahawa kedua-dua deria ini perlu bergabung untuk kita merasai kelezatan sesuatu makanan. Okay, contohnya ketika kita demam selsema, iaitu kita hidung kurang berfungsi disebabkan terdapat banyak mukus. Oleh itu kita punya selera akan kurang. Sebab apa? Sebab deria bau kita kurang berfungsi dan deria rasa je berfungsi. Oleh itu kita tidak akan mendapat kelezatan yang sebetulnya untuk makanan kita. Okay, contoh dalam gambar tunjuk ni seorang budak ni makan ayam goreng dengan memicik hidungnya. Maknanya dia tidak menggunakan deria baunya, dia hanya gunakan deria rasanya. Dia dapati budak ini merasa kurang kelezatan ayam goreng tersebut. Okey, berbanding dengan makan tanpa memicik hidungnya. Oleh itu, kombinasi antara deria rasa dan deria bau sangat penting dalam menikmati sebarang makanan. Okey, ini ialah eksperimen untuk mengkaji
hubung kait antara deria rasa dengan deria bau. Okey, contohnya kita menggunakan minuman kordial, berbagai perisa, anggur, oren, mangga, stroberi dan air suling. Radas, sapu tangan ataupun kain penutup mata untuk menutup mata kita, sebab kita tak perlukan deria penglihatan dan cawan. Okey, arahan adakan aktiviti secara berpasangan. Guru bekalkan pasangan dengan perisa anggur, oren, mangga dan stroberi. Tutup mata pasangan anda dengan sapu tangan dan minta dia memicik hidungnya. Okey. Okey, apa tujuan kita memicik hidung? Untuk tidak menggunakan deria bau. Berikan cawan yang berisi air suling kepada pasangan anda dan minta dia berkumur dengan air suling supaya lidah itu bebas daripada sebarang rasa. Okay, nombor 4, berikan cawan yang berisi kordial, perisa anggur kepada pasangan anda dan minta dia mengenal pasti dan menyatakan perisa minuman kordial di dalam cawan yang diberi. Tandakan raih jika pasangan anda dapat menjawab dengan betul dan pangkah jika ragu-ragu atau gagal menjawab dalam jadual seperti di bawah. Dan ulang langkah 3 hingga 5 dengan minuman kordial berperisa lain. Nombor 7, ulang langkah 2 hingga 6 dengan tanpa memicik hidung. Okey, so didapati data yang didapati nanti kita akan dapati tanpa hidung dipicit. Okey, banyak tanda raih akan kita dapati. Sebabkan apa? Sebabkan tanpa dipicit, kedua-dua deria bau dan rasa dapat berkombinasi dengan baik untuk merasai sesuatu makanan. Okey. Lihat soalan keempat. Mengapakah makanan yang panas lazimnya berasa lebih enak? Sebab apa? Sebab bila makanan panas, aroma panas tu akan masuk ke deria hidung kita, deria bau, dan kita akan merasa dengan lidah apabila kita menggigit makanan tersebut. Oleh itu, jika makanan lebih panas, rasa makanan lebih enak. Sebab apa? Kedua-dua kombinasi dari rasa dan dari bau berlaku dengan lebih baik. Okey, kemudian terlihat kepada bagaimanakah hak deria manusia, kecacatan organ deria dan proses penuaan mempengaruhi pendengaran dan penglihatan manusia. Pendengaran menggunakan telinga dan penglihatan menggunakan mata. Maksudnya semakin bertambah usia kita punya deria pendengaran dan penglihatan akan berkurang. Okey, sebelum tu kita akan kongsi info sains pada buku teks ni ya, itu audio visual. Apa itu audio visual? Audio merujuk kepada suara dan visual merujuk kepada gambar. Okey, so audio visual ni ialah gabungan antara suara dan gambar yang biasa kita dengar lah, audio visual tu. Okey, kemudian pertama kita lihat kepada hak deria penglihatan, iaitu berkaitan dengan mata kita. Okey, mata kita ada hak deria penglihatannya, iaitu kita tidak dapat melihat benda ataupun objek yang terlalu kecil seperti amoeba, paramecium, chlamydomonas, iaitu mikroorganisma, tidak dapat terlihat dengan mata kasar kita. So objek ni kita perlukan suatu alat, itu contohnya kita gunakan mikroskop untuk melihat mikroorganisma ini. Ataupun kita tak dapat melihat objek yang terlalu jauh daripada kita. Okey, contohnya planet-planet di atas sana lah. Okey, planet Mustari dan planet-planet lain kat atas sana. Dapat melihat meteorit kat sana. Okey, kita dapat melihat ke galaksi yang di atas angkasa sana. Okey, dan sebab itulah kita perlukan suatu alat untuk bantu kita untuk mengatasi hak deria penglihatan kita. Okey, hak deria penglihatan kita jugalah termasuklah dua kejadian ni, iaitu ilusi optik dan titik buta. Okey, apa itu ilusi optik? Apa itu titik buta? Kita lihat di bawah ini. Okey, ilusi optik terjadi bila ilusi optik ni? Apabila kita melihat
sesuatu imej berbeza daripada keadaan yang sebenar. Okey, sebab apa ia berlaku? Sebab otak kita tidak dapat mentafsir impas yang sampai itu dengan tepat. Okey, oleh mata kita kerana gangguan yang tertimbul disebabkan oleh keadaan persekitaran objek tersebut. Kita lihat gambar yang pertama. Gambar pertama ada dua garisan PQ dan RS. Didapati dalam garisan ni kita nampak ialah PQ lebih panjang daripada RS. Okey, sebenarnya ini ialah ilusi optik sahaja. Sebenarnya kedua-dua garis PQ dan RS ni ialah sama panjang sebenarnya. Okey, yang kedua, tumpuk bulatan di tengah manakah lebih besar, X ataupun Y? Okey, tengok X, di sekitarnya ada bulatan kecil daripada bulatan di tengah ini. Okey, di Y, bulatannya lebih besar daripada bulatan di tengah ini. Sebenarnya X dan Y saiznya sama saja, tapi disebabkan oleh persekitarannya, okey, di luarnya menyebabkan kita nampak X ni lebih besar daripada Y. Okey, dan C, adakah sisi empat sama itu lurus ataupun melengkung? Sebenarnya kita nampak segi empat sama ni nampak melengkung disebabkan kehadiran gelombang di sekitarnya ini. Okey, sebenarnya segi empat sama ni lurus sahaja, tetapi disebabkan oleh gangguan di sekitar objek ni, kita akan nampak segi empat ni akan melengkung. Okey, itu ialah ilusi optik, iaitu kita melihat suatu objek berbeza daripada keadaannya yang sebenar. Sebab apa? Sebab gangguan di sekitarnya. Okey, yang kedua, titik buta. Okey, titik buta. Okey, dalam suatu objek kita akan dapati lama-lama objek itu tak dapat dilihat oleh mata kita. Okey, contohnya kita buat aktiviti ini, iaitu pegang buku ini buku teks ya, dengan tangan kanan dan luruskan tangan anda. Okey, tutup mata kiri anda dan lihat fokus mata kiri anda pada kucing ini. Okey, tutup mata kiri dan lihat kucing ini. Fokuskan kucing ini dengan mata kanan anda. Gerakkan buku ini perlahan-lahan ke arah mata anda. Pada suatu jarak anda akan dapati gambar burung di sebelah kanan ni akan hilang. Okey, mengapa? Sebab pada satu kedudukan imej burung ni akan sampai ke bitik buta. Kita tahu bitik buta ni tidak sensitif kepada cahaya. Oleh itu, imej di mata kita akan tidak nampak imej burung tersebut. Itu namanya titik buta. Itu kita tidak dapat melihat sesuatu imej yang terbentuk. Okey, kemudian kita lihat apakah alat optik. Okey, alat optik ialah dicipta oleh sains untuk mengatasi hak deria penglihatan manusia, iaitu deria kita tak dapat melihat objek yang terlalu kecil ataupun objek yang terlalu jauh. Okey, pertama sains ada membina mikroskop imbasan elektron. Apa fungsi mikroskop ni? Dapat melihat objek yang sangat-sangat kecil. Contohnya ialah virus COVID-19. Okay, virus ni saiznya sangat kecil, beberapa mikrometer, sangat kecil. So, tidak dapat melihat dengan mata kasar ataupun dengan menggunakan mikroskop cahaya yang biasa. Okey. Yang kedua, binokula. Okey, binokula ni untuk melihat benda yang sangat jauh. Okey, yang sangat jauh. Okey, contohnya melihat objek daripada beberapa puluh kilometer. So, kita menggunakan binokula. Dan ataupun kita guna teleskop. Teleskop tu lagi jauh untuk melihat benda di angkasa.
Okey, yang ketiga, mikroskop cahaya. Okey, mikroskop cahaya ini biasa kita guna di makmal lah untuk melihat objek yang mikro, untuk melihat mikroorganisma. Contohnya amoeba, paramecium, kita boleh gunakan mikroskop cahaya saja. Ini banyak di makmal-makmal kita. Okey, seterusnya mesin ultrabunyi, ultrasound. Biasanya untuk melihat kandungan ibu mengandung. Okey, ini biasanya di klinik banyak adalah untuk melihat kesihatan bayi dan untuk memantau perkembangan fetus dalam bayi ketika ibu mengandung. Okey, kemudian mesin sinar X. Okey, sinar X ni untuk beri image di dalam badan kita. Sebab manusia juga, dari penglihatan manusia dapat melihat apa yang ada dalam badan kita. So, menggunakan mesin sinar X kita dapat melihatlah struktur tulang kita, dan jika tulang patah kita boleh guna mesin sinar X. Okey, selain daripada alat optik, sains juga membina beberapa alat untuk mengatasi masalah berkaitan dengan penglihatan manusia. Okey, dua masalah utama berkaitan dengan kecacatan penglihatan manusia, iaitu rabun jauh dan rabun dekat. Okay, rabun jauh dan rabun dekat. Pertama, kita lihat kepada rabun jauh. Okay, apa masalah orang rabun jauh ni? Rabun jauh ni dia dapat melihat objek yang jauh dengan jelas. Sebab apa? Sebab image tu difokuskan di hadapan retina. Okey, di hadapan retina. Sepatut yang normalnya image tu betul-betul berada di atas retina, macam gambar sebelah ni. Ni yang normal. Okey, tetapi untuk rabun jauh, image-nya terbentuk di hadapan, difokuskan di hadapan retina. Okey, apa punca rabun jauh ni? Okey, punca rabun jauh ni disebabkan pertama, kanta mata terlalu tebal. Okey, pertama, kanta mata terlalu tebal ataupun berbola matanya terlalu panjang. Maksudnya lebih tebal dan terlalu panjang. Itu rabun jauh. Kini gambar rajah. Gambar rajah menunjukkan bagaimana berlakunya rabun jauh. Tengok pertama, dia punya kanta mata terlalu tebal menyebabkan image terbentuk di hadapan retina. Yang kedua, berbola mata terlalu panjang, menyebabkan image juga terbentuk di hadapan retina. Oleh itu, bagaimana cara untuk mengatasi kecacatan rabun jauh ni? Kita menggunakan kanta cekung. Kenapa cekung? Di tengah dia kurus. Itu cekung. Di tengahnya kurus. Kita tengok, kanta cekung akan betulkan balik image ini untuk berada betul-betul di atas retina. Okey, jika image terbentuk betul-betul di retina, barulah image tu jelas kelihatan. Okey. Yang kedua, rabun dekat. Okey, rabun dekat lawan je rabun jauh. Sebab apa? Tidak dapat melihat objek dengan dekat dengan lebih jelas. Biasanya yang normal, objek jelas nampak jelas, objek dekat nampak jelas. Tetapi orang nak rabun dekat ni tak dapat melihat objek dekat tu dengan jelas. Okey. Sebab apa? Sebab image tadi terbentuk difokuskan di belakang retina. Image ni di belakang retina. Sebab apa? Dua sebab juga. Dia berlawanan dengan rabun jauh. Pertama, kanta mata terlalu nipis ataupun berbola mata terlalu pendek. Okey, menyebabkan image terbentuk di belakang retina. Okey. So, saya harap semua dapat melihat image ni dengan betul. Mungkin soalan dia akan suruh melukis image ni, gambaran rajah sinar ni. Okey, rabun dekat dapat dibetulkan dengan menggunakan kata cembung. Kenapa cembung? Di tengahnya gemuk. Tu cembung. Cembung ni tengahnya gemuk. Okey, tengok apabila kita cembung, dia akan fokuskan balik. Okey, fokuskan balik, image tu berada betul-betul di atas retina. Bila image terbentuk betul-betul di atas retina, barulah kita dapat melihat jelas image tersebut. Okey, yang ketiga juga ada, selain daripada rabun jauh dekat, terdapat juga
kecacatan astigmatism. Okey, astigmatism. Apa itu astigmatism? Kita melihat sebahagian objek lebih jelas daripada bahagian yang lain. Maksudnya sebahagian jelas, sebahagian kabur. Kerana apa? Sebab permukaan lengkungan kornea kita atau kanta mata yang tidak sekata. Contohnya kita lihat raya 1.23. Okey, adakah anda dapat melihat semua garis dengan jelas? Okey, nombor 1, garis 1 hingga garis 12. Okey, kita akan dapati, kita akan lihat setengah garis tu jelas, adanya tidak jelas. Sebab apa? Sebab okey, jika tidak, anda menghindat astigmatism. Okay, jika anda melihat 1 hingga 12 ini ada garis yang tidak jelas, tidak dapat lihat dengan jelas, oleh itu anda akan menghindat astigmatism. Okey, apa kanta untuk membetulkan balik astigmatism? Kita menggunakan kanta silinder. Kanta silinder yang lebih itulah daripada kanta tadi. Okey, ni kanta silinder. Okey, ni lebih kurang kata cembung depan, kita cekung kat depan dia. Okey. Okey. Seterusnya, hak deria pendengaran. Kita dapati semakin bertambah usia seorang, kita punya hak pendengaran semakin berkurang. Jumlah frekuensinya semakin berkurang. Okey. Sebab apa? Sebab gegendang telinga kita ni semakin hari semakin kurang kenyal. Itu orang yang berusia, gegendang telinganya akan menjadi kurang kenyal daripada orang yang kurang berusia. Okey, orang yang muda, orang yang tua kurang kenyal gegendang telinganya berbanding dengan orang dewasa. Okey, dan hak dari pendengaran manusia. Okey, hak dari pendengaran manusia ni maksudnya kita hanya dapat mengesan bunyi ni jika frekuensinya sekitar 20 Hz hingga 20,000 Hz sahaja. Okey, jika bunyi itu kurang daripada 20 Hz, kita dapat mengesan bunyi tersebut. Okey, contohnya denyutan nadi kita dapat kita dengar. Ataupun lebih daripada 20,000 Hz juga kita dapat mendengarnya. Okey, jika kita lebih, maknanya pendengaran manusia dapat mengesan jumlah frekuensi 20 Hz hingga 20,000 Hz sahaja. Okay, apa alatan optik untuk membantu hak pendengaran manusia ni? Okay, pertamanya di hospital banyak gunalah. Okay, doktor menggunakan stetoskop untuk mendengar denyutan jantung kita. Sebab apa? Melalui denyutan jantung kita akan dapat mengesan pelbagai penyakit. Okay, yang kedua, pembesar suara. Pembesar suara ni dia akan menguatkan bunyi supaya dapat didengar dari jauh. Contohnya kita dalam dewan terbuka yang besar, yang luas, so perlukan bantuan pembesar suara untuk mendengar orang bercakap. Okey, itu antara contoh alat optik digunakan untuk mengatasi dari pendengaran. Okey, kemudian kecacatan pendengaran dan cara membetulkannya. Okey, biasanya kerosakan pada telinga luar atau telinga tengah ni lebih mudah dibetulkan. Okey, sebab apa? Di bahagian luar ni senang dibetulkan lagi. Tetapi jika berlaku pada telinga dalam, contohnya koklea yang rosak, so cara nak betulkan lebih sukarlah. Okey, contohnya untuk koklea kita gunakan implan. Okey, implan. Okey, gunakan implan untuk koklea. Okey. Okey, ataupun saraf auditori yang lagi dalam rosak. Okey, masih dapat dibetulkan, dan sekali kita gunakan pembedahan sahaja untuk membetulkan kerosakan yang berlaku di bahagian telinga dalam sana. Okey, so itu ialah berkaitan dengan deria penglihatan dan pendengaran. Okey, so sekian di hujung ni ada latihan daripada buku teks. Okey, so pelajar boleh buat soalan ni dan hantar kepada saya. Okey, so itu saja daripada saya, Cikgu Munir. Okey, saya harap
semua murid stay safe, stay healthy. Okey, jaga jarak anda. Bersama-sama kita putuskan rangkaian COVID-19. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.